Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton channel ini. Ini bermakna anda sudah bersedia untuk merasakan pengalaman aura mistik bersama saya. Pastikan dengar dan bayangkan apa kejadian ini berlaku lebih kurang pada tahun 2014. Pada masa itu saya dengan seorang Ustaz Faizal tengah habis selesai makan tengah hari. Tiba-tiba kami dapat satu panggilan daripada seseorang yang minta tolong supaya datang ke kampung Tanjung Batu Darat. Kawasan Tanjung Batu Darat ni lebih kurang dalam 10 km daripada tempat kami, dan kami pun buat temu janji dengan pesakit tersebut yang bernama Iwan. Dia bawa van untuk ambil kami. Kami bagi tahu selepas solat asar kita akan pergi ke rumah beliau. Selepas solat asar kami pun bergerak ke sana. Iwan datang ambil kami. Selepas dia ambil kami berjalan ke kampung Tanjung Batu Darat, ke rumah beliau. Tapi apabila sampai ke sana, beliau pun memberitahu satu perkara, yaitu rumah itu adalah rumah bakal istri dia, bukan rumah dia. Kami pun bagi tahu tidak mengapa, janji ada kebenaran kita datang untuk buat rawatan. Alhamdulillah, bila kita ditunjukkan rumah beliau, maka di sini berlaku satu benda yang pelik, yang mana pada masa kami sampai di rumah Iwan ni, saudara Iwan ni, kami terlihat satu orang wanita, satu orang perempuan yang nenek, nenek. Lingkungan usia dia dalam umur 70-an. Dia dalam keadaan rambut terjuntai, panjang, rambut putih, dalam keadaan berkemban saja, menggunakan sarung. Kami nampak juga beberapa orang tuan rumah tersebut bersama anak-anak dia menunggu kami di luar rumah. Dan apabila kami masuk ke dalam rumah tu, maka seperti biasa kami akan buat amalan sedikit untuk benteng diri. Ustaz Faizal melakukan solat sunat 2 rakaat. Apabila Ustaz Faizal melakukan solat sunat 2 rakaat, dengan serta-merta seorang wanita, yaitu bakal istrinya Iwan, terus kerasukan. Syukur alhamdulillah. Di sini semua dalam keadaan memang sudah siap sedia. Ibu bapa dia pun menghalang supaya tidak mengganggu ustaz tersebut solat. Okey. Semasa di dalam rumah tu, Ustaz Faizal suruh semua keluar. Dia suruh semua keluar, ahli-ahli keluarganya semua keluar. Maksudnya ke ruang tamu tu. Duduk semua di ruang tamu. Bila semua sampai ke ruang tamu, semua duduk, saya dan Ustaz Faizal mencari satu orang yang belum ada kami nampak di situ, yaitu nenek tersebut. Kami pun panggil si Wan, bercakap dengan Juan dan tuan rumah, mana nenek tadi yang di luar rumah tu, kenapa dia tidak keluar? Maka ketua rumah tu, yaitu bapa kepada, dan ketua rumah tersebut bagi tahu tiada orang tua yang berambut putih ditinggal dalam rumahnya. Kami ada nampak satu orang nenek rambut putih berkemban-kemban. Masa kami sampai itu dia kelang kabut masuk dalam rumah ni. Jadi kami anggap mungkin dia cepat-cepat kan untuk pakai baju begitu. Tapi jadi persoalannya, kenapa kami tidak nampak nenek tu? Jadi di sini berlaku satu perkara yang pelik. Tuan rumah dan semua yang berada dalam rumah saling berpandangan, semua heran.
siapa nenek tua yang orang maksudnya yang Ustaz tengok. Kami pun dengan Ustaz Faizal anggap perkara itu seperti biasa. Jadi pendek cerita kami bagi tahu, sudah insyaAllah kita akan teruskan dan lanjutkan rawatan. Apabila kami berdepan dengan bakal istri si Iwan ni, dia pun terus meracau, berteriak, marah apa semua. Terbiasa kita melakukan rawatan-rawatan, itu dengan bacaan ayat suci Al-Quran, kita lantunkan, selesai kita azan, hinggalah kita cari kita cari di mana punca sebenar tempat ni jin tu bersembunyi. Semasa masuk di dalam rumah tu memang agak panas, sedangkan selepas pada waktu asar, panas terik dia seperti kita berada di bawah matahari sekitar pukul 12 tengah hari. Sedangkan kita di dalam rumah lebih kurang jam 4 lebih kami di rumah, tapi panasnya tu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Dan dalam rumah tu mempunyai 4 biji aircon, semua 2.0 horsepower. Tapi tidak ada satu pun yang kita rasa dia punya sejuk. Jadi saya dengan Ustaz Faizal pun buat rawatan terus. Apabila kita tanya di mana tempat selalu nampak yang benda-benda pelik, sebab maklum daripada tuan rumah, diorang selalu nampak benda-benda pelik dalam rumah ni. Jadi kami bagi tahu, kamu ada simpan seperti kelambu kuning yang dipuja-puja. Mana dengan begitu penerangan lanjut, alhamdulillah tuan rumah faham. Apabila dia sudah faham, dia pun beritahu dengan kami, diorang ada satu bilik khas untuk arwah nenek dia, keluarganya yang sudah meninggal. Bila kami masuk ke rumah tersebut, masuk ke bilik tersebut tidak terkunci, kata tuan rumah, tapi bila kami pegang, tombol dia panas, dan bila kami cuba buka, tak boleh terbuka. Dan daripada kabar tuan rumah, tidak ada kunci untuk bilik tu, sebab dia tidak pernah terkunci. Kami pun minta dengan izin tuan rumah untuk maksudnya dengan cara paksa untuk buka pintu tersebut. Alhamdulillah Ustaz Faizal dengan hanya membaca ayatul kursi dan menepuk pintu tersebut, dengan mudah terbuka. Apabila kami sampai masuk di dalam bilik tu, kami nampak ada kelambu, ada selipar, tilam, makanan ringan, botol yang bergantung apa semua. Ini adalah salah satu dipanggil pemujaan. Jadi kami dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk membakar semua apa yang tersimpan ni dan menerangkan kepada tuan rumah. Alhamdulillah Allah bagi kefahaman. Syukur alhamdulillah pada masa tu dengan mudah kita bakarlah semua. Tapi dengan seperti biasa, yang Iwan punya istri ini, dia memang berteriak teruslah. Sebab dia tahu dia marah sebab kita kacau dia punya rumah. Dan satu perkara pelik berlaku semasa kami selesai membakar semua, dan tiba-tiba di dalam rumah tersebut tu ada satu ayunan orang dewasa yang selalu dinaik. Itu dulu bilang arwah nenek dia selalu naik di ayunan tu, bergerak sendiri. Jadi Ustaz Faizal pun bagi tahu, insyaAllah maknanya dalam rumah ni belum bersih lagi, maksudnya masih ada lagi yang disimpan yang mana kita belum dapat. Jadi kami pun berdua solat hajat 2 rakaat, selepas tu kami azan. Apabila kami azan, maka jatuhlah satu botol daripada tiang rumah yang diikat dengan kain putih. Dalam botol tu ada air jernih. Apabila dia jatuh di lantai, pecah, air tersebut bertukar menjadi warna agak kelabu-kelabu. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, air itu menjadi amat busuk, bau, dan ayunan tersebut tidak bergerak sudah. Jadi alhamdulillah pada petang itu selesailah rawatan tu sebelum solat maghrib. Kami berdua dengan Ustaz Faizal minta izin untuk beredar untuk solat fardu maghrib. Ingat, di sebalik kegelapan terselit cahaya.
Di sebalik cahaya tersembunyi kegelapan.